Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton podcast kita, yang mana hari ini kita akan membicarakan tentang isu yang hangat disembang-sembang dalam dunia cyber kita di media sosial, iaitu berkaitan tentang buli cyber. Dan saya yakin, percaya semua penonton-penonton kita juga dah saban hari di apa kita kata, dihujani dengan berita-berita ataupun insiden-insiden khususnya berkaitan tentang buli cyber. Tapi sekarang ni bukan hanya buli cyber je, malah ada lagi isu-isu yang lebih teruk. Cuma pada kali ini, episod kali ini, kita akan membicarakan isu berkaitan tentang buli cyber, dan di bawah tajuk di balik skrin. Saya tidak keseorangan, dan hari ini saya bersama-sama dengan kita punya tetamu khas yang kita jemput. Nanti saya akan perkenalkan, tapi sebelum saya perkenalkan kepada kita punya tetamu, ingin saya nak cerita sikit tentang, ada sedikit artikel yang kita baca sikit lah. Secara purata, sebanyak 10 kes buli cyber setiap hari berlaku di negara ini dalam tempoh 2 tahun sejak 2022 hingga 9 Julai 2024. Menurut data yang dikongsikan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan kita sekarang ni, kita bukan nak membicarakan tentang perempuan sahaja. Anda juga, khususnya kaum lelaki, jangan anda anggap anda tidak boleh dibuli. Anda juga boleh dijadikan sebagai mangsa buli cyber. Satu hari kita tak tahu bila, cuma kita kena sentiasa bersiap sedia untuk berdepan dengan isu-isu sebegini. So, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, Profesor dari Jabatan Perubatan Kesihatan Awam, Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Sedikit saya nak membacakan profil beliau. Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih merupakan seorang ahli akademik dan pakar dalam bidang kesihatan awam serta ekonomi kesihatan di Malaysia. Beliau berkhidmat sebagai profesor di Jabatan Perubatan Kesihatan Awam, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Profesor Dr. Sharifah Izzat memainkan peranan yang penting dalam penyelidikan dan pengajaran berkaitan kesihatan awam. Dengan pengalaman yang luas, beliau telah menerbitkan banyak artikel dan kajian yang telah menyumbang kepada pengetahuan serta perkembangan sektor kesihatan di Malaysia. So, hari ini kita akan pecahkan kita punya sesi kepada 2 segmen, yang mana segmen yang pertama ini akan menyingkap realiti buli cyber, apa yang kita tidak tahu. So, sebelum tu, Assalamualaikum Prof. Sembang punya banyak ni, kita pula lupa nak bagi salam pada tetamu kita. Okey, tanpa melengahkan masa lagi Prof, saya ingin nilah terus je masuk kepada soalan kita. Okey Prof, buli cyber ni kita kata sering dikaitkan dengan orang luar. Tapi adakah buli cyber ni juga boleh berlaku dalam kalangan kita kata kenalan-kenalan rapat, mungkin saudara mara, mungkin abang buli adik, mungkin saudara, anak saudara buli pak saudara ke, kan? Boleh ke macam tu, Prof? Okey. Mula-mula sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada CSM dan juga pada Hazri untuk menjemput saya hari ini. Kita ambil peluang lah kerana kita dah beredar daripada zaman manual, sekarang ni dah beredar kepada zaman IT dan teknologi. Dengan bertambahnya permodenan ini, kita juga berhadapan dengan macam-macam risiko, bukan saja AI, ciplak, kita boleh tukar muka orang dan sebagainya, tapi juga termasuk dari segi impact sosial dan antaranya ialah seperti cyberbully. Jadi cyberbully ni apa sebenarnya? Cyberbully ni dia sebenarnya dia tukar. Dulu bully pakai pukul, lepuk-lepuk, fizikal boleh juga jadi itu, masih lagi jadi tu. Tapi yalah, sekarang ni dia cyber pula dia bully melalui social media, dia bully melalui handphone, dia bully melalui gadget dan in the end dia jadi bully juga. Jadi bila jadi bully tu mungkin tak ada kesan fizikal lebam dan sebagainya.
Tapi impact dia masih lagi kepada mangsa. Dalam situasi cyberbullying ni kita selalu ada dua aspek. Satu ialah pemangsa, satu ialah mangsa. So ada perpetrator dan juga ada victim. Dan selalunya ini lebih banyak secara epidemiologi lah. Mungkin kita nampak lebih kepada di kalangan remaja, di kalangan golongan muda. Ada jugalah berlaku di kalangan warga emas dan sebagainya, tapi kurang sikit. Mungkin dari segi teknologi ni lebih savvy kepada golongan-golongan yang Gen Z dan juga millennium yang lebih muda, in a way lebih muda lah bandingkan baby boomers yang dah tua sikit. Jadi golongan-golongan anak-anak, mungkin anak-anak saya, cucu saya yang akan datang berbanding dengan zaman kita yang dah berumur and so on. Jadi cyberbullying ni digunakan sebagai selalu taktik orang lah, perpetrator ni untuk memaksa seseorang untuk menyebabkan sama ada dia malu, dia rasa bersalah, dia rasa tertekan. Jadi victim tu selalunya ialah mungkin kalau kita boleh sentuh ialah golongan muda, golongan remaja tu. Kesan dia ialah sangat mendalam lah, sebab kita nyatakan tadi dia bukan saja mengganggu dari segi emosi, dia mengganggu dari segi psikologi, dan in the end dia boleh menyebabkan even seseorang tu rasa kepada masalah mental seperti depression, anxiety, stres, dan banyak keadaan tu dia melakukan aktiviti-aktiviti mencederakan diri, mangsa mencederakan diri sendiri, ataupun dia cuba, in fact sampai satu tahap mungkin dia tak tahan dengan so called bully ni, dia boleh cubaan membunuh diri contohnya, atau cubaan membunuh diri atau betul-betul bunuh diri. Jadi itu antara impak-impak dari pergi cyberbullying, dan ini menjadi satu perkara yang lebih besar kebelakangan ini, especially post COVID. Kita tahu bahawa bila zaman COVID dan juga zaman teknologi ni ramai yang bergantung kepada gadget, dan isu tentang kecanduan internet ataupun internet addiction tu comes into play. Bukan saja di dalam bandar, kita ingatkan orang bandar je yang pandai internet. Rupanya bila kita lakukan kajian, antara kajian-kajian kita dapati luar bandar pun sebenarnya as long as dia ada bandwidth tu dia boleh dapat internet, dan dia ada handphone lah atau tablet atau cara-cara dia lebih kurang sama je sebenarnya dia punya internet addiction tu. Jadi ini menyebabkan cyberbullying ni boleh berlaku di ceruk-ceruk yang kita tak jangka. Itu isu dia. Kadang-kadang dulu kita rasa macam cyberbullying ni bully cara biasa ni mesti berlaku contoh di hostel kan, waktu malam ke, orang tak ada pagat tu, budak lepuk. Tapi cyberbullying ni boleh berlaku dalam rumah kita, dalam keadaan kita semua tenteram, rupanya anak kita ada isu cyberbully dan dia tiba-tiba dia gantung diri contoh. Jadi ini satu benda yang sangat tak baguslah, yang kita perlu kekang. Jadi ada, berbalik pada soalan Hazrik tu, adakah dia boleh berlaku di kalangan orang yang kenal? Banyakkan dia berlaku di kalangan orang yang kita kenal. Kenal, tapi masalahnya bila dah start berlaku di kalangan orang yang mungkin kawan biasa kenal ni, maksud saya ni jaranglah mak bapak yang bully anak. Ni maksudnya macam kita kenal mungkin kawan walaupun mungkin bukan best friend tapi mungkin kawan atau orang yang kenal dengan kita, dan dia boleh berlaku sampai in the end. Tapi itulah bila cyberbully ni, dia cyber, semua orang lain boleh nampak. Jadi mungkin kadang-kadang itu melalui teguran mungkin, ataupun dia nak tunjukkan satu benda yang tak betul lah, mungkin kawan dia buat things like that, ataupun dia rasa cemburu and things like that. Tapi dia boleh menyebabkan ramai orang nampak, dan in the end ramai orang terikut-ikut membuli sama. Jadi dia macam satu wave, satu wave pertama mungkin, lepas tu ada wave kedua pula, sebab orang tengok dia ni jadi ini, kita pun join sekali lah, masuk sekali bot. Jadi benda tu yang tak betul. Jadi adakah soalan tu boleh berlaku di kalangan orang yang kenal? Ya, betul. Dia boleh berlaku di kalangan orang yang kita kenal, dan kemudian ni boleh disambut pula orang-orang yang kita tak kenal. Banyak kita lihat contoh kalau kita lihat mungkin selebriti lah. Itu mungkin ramai orang boleh relate. Selebriti tu ada masalah, katalah body weight, ataupun masalah katalah keganasan rumah tangga, atau menjadi masalah isu perceraian atau sebagainya. Kita bagi contoh. Tapi mula-mula yang bercakap tu mungkin orang-orang yang kenal ataupun nasihat-nasihat yang baik. Tapi in the end dia dah jadi seperti bully. Orang lain akan menambah tokok dan mencantikkan perisa yang sebenarnya tak patut pun, tapi menerukkan keadaan. So in the end sebenarnya yang victim tu ataupun mangsa tu, tak semua yang teguran-teguran ini yang boleh diterima, sebab ada tu yang terlalu menyentuh, contohnya emosi dia, boleh mengganggu psikologi dia, boleh menyebabkan dia tak boleh tidur, boleh menyebabkan dia palpitation. Bila dia nak buka tu je dia boleh ternampak macam benda tu semua keluar balik, things like that. So dia boleh menyebabkan kesan-kesan, bukan saja kesan mental, kesan juga pada fizikal. Maknanya dia boleh sampai dia takut, berdebar-debar, tangan rasa menggetar bila nak buka dan sebagainya. Jantung laju, dan in the end dia tak boleh tidur. So dia jadi impact kepada, betul-betul jadi physical punya impact dan psychological punya impact. So cyberbullying ni bukanlah satu benda yang diambil ringan lah, berbalik kepada perkara tu tadi. Okey. Tapi Prof, sikit saya nak tanya juga kita kata macam zaman sekarang, kalau kita tengok kepada generasi alpha,
mereka ni lebih kepada macam memperjuangkan hak, memperjuangkan kebenaran. Dan dia tidak, kalau dia bercakap tu bagi dia, salah ke aku cuma nak bercakap benda yang benar je. Contoh, benda tu kita nampak negatif komen kan. Tapi bagi dia itu adalah kebenaran bagi dia. Betul. So masalahnya pula bila dia berikan satu komen negatif, orang kita ni suka menyambut. Itulah menambah perisa yang tak patut ditambah. Itu yang kita macam, adakah komen negatif itu boleh dianggap sebagai buli? Komen negatif boleh dianggap sebagai buli. Bagi saya lah, komen negatif sebenarnya lah, saya pernah dengar kalau kita betul-betul nak komen seseorang, dia sepatutnya antara dia dan orang tu. Contoh, saya panggil katalah Hazrik, contohnya ada masalah ke atau apa, saya tak puas hati, saya panggil you ke bilik, saya akan cerita masalah you dan you boleh defend diri you dan kita akan bincang. Itu cara teguran yang in a way lebih berhemah lah. Dan mungkin antara banyakkan masa antara bos dengan pekerja, itulah cara yang terbaik. Tapi kalau misal kata kita tampal dekat board contohnya, jangan datang lambat, anda akan ditolak markah contoh. Sedangkan actually kesan outcome yang sama sebenarnya, dia tak nak you datang lambat je contoh. Tapi you letak kat board atau you letak dalam WhatsApp group yang ada 300 orang pekerja lain boleh tengok, tidakkah itu menjatuhkan ataupun menyebabkan image you rasa tertekan? Dan kita kena faham bila victim ni tak semua orang mempunyai perasaan empowerment yang tinggi. Kalau mungkin dia bagi contoh yang sama, dia nyatakan kepada seorang yang mungkin kental atau empowerment diri dia tinggi, dia mempunyai high self confidence, dia tidak ada masalah. You nak letak negatif pun, bagi dia akan teruskan juga kerja dia dan dia akan cuba menghadapi masalah tu dengan cara yang baik. Masalahnya bukan semua orang macam tu. Ada orang kita tegur sikit, dia terus jadi palpitation, dia rasa macam malu, besok semua pakai mask, tak mau terus lepas tu nak berhenti kerja dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat berbeza cara penerimaan. Kita lihat especially remaja. Kalau orang yang dah memang nak pencen, you cakap macam tu, mungkin dia terasa tapi dia tak ada kesan yang negatif yang terlalu tinggi mungkin tapi kalau especially remaja ni lah masa yang paling sensitif, yang kita dah tahu dah, remaja ni paling sensitif. Mereka lah yang susah nak dibendung, mereka lah juga yang selalu mencuba benda-benda baru, tengok sajalah vape, dadah dan sebagainya. Inilah golongan yang paling laju mencuba. Jadi dia orang juga ialah golongan-golongan yang sukar kita nak hubungi, want to connect tu kadang-kadang susah. Termasuklah juga anak-anak kita, walaupun kita sendiri bercakap seperti wah ini begitu dan sebagainya, kadang-kadang remaja susah. Jadi kita tak tahu orang tu sebenarnya penerimaan dia cara macam mana. Kalau dia sendiri mempunyai masalah, contohnya mood disorder, contoh ADHD contohnya, dia disable contohnya OKU dan sebagainya, kita pula hentam dia ataupun niat menasihati kononnya lah tapi dalam bentuk cyber begini, apakah kesan kepada orang tu kita tak tahu. Jadi ini pula ditambah kita yang nyatakan tadi, wave kedua ni orang lain pula menambah, dia boleh menyebabkan kesan-kesan yang sangat negatif kepada mangsa lah. Jadi ini boleh bagi saya lah terus dianggap sebagai cyberbully. Okey, Prof, kalau kita tengok kan sekarang ni perkembangan teknologi dengan handphonenya, dengan tabletnya, sekarang TV pun, internet dah makin laju dan sebagainya. Adakah kemajuan teknologi ataupun perubahan zaman atau pengaruh generasi masa kini ni menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kes buli cyber? Oh ya, saya sangat setuju dengan statement tu. Kalau kita lihat banyak kes-kes mungkin saya nyatakan sebagai low middle income countries dengan OECD countries lah. Negara-negara maju dia memang banyak so-called pemodenan dan juga mungkin akses kepada internet ni mungkin lebih bagus, tapi tak semuanya berakhir dengan cyberbully Begitu juga sebaliknya, low middle income countries atau negara-negara membangun, mungkin bandwidth ni kurang, kemajuan teknologinya kurang, tapi tidak ada pula cyberbully dari segitu. Tapi banyak negara-negara in transition ni maknanya dia dia belum sampai status negara maju tapi dia masih dalam transition untuk ke arah situ. Perubahan teknologi yang begitu abrupt maknanya walaupun perubahan tu ada, tapi pasal kita tiba-tiba dapat kemudahan ini dan sebagainya tu, dan masalahnya kita tak boleh kawal dari segi penggunaan tu. Maknanya kita tak adalah keras seperti mungkin China contohnya, dan kita tak adalah terlalu open sangat seperti US. Contohnya pornografi merata-rata, mungkin kita Malaysia ni masih lagi ada kawalan ada jaringan atau saringannya itu. Tapi sudah berlaku yang cyber ni sebab dia terlalu mudah didapati. Access is so wide.
You boleh dapat Facebook, ialah kita golongan tua-tua ni Facebook lah, tapi sekarang ni ada macam-macam Snapchat lah, TikTok dan sebagainya. Jadi lebih mudah orang menggunakan teknologi tu, dan masalahnya pemangsa ni dia tahu itu adalah you punya trigger. Jadi kalau dia tahu, contohnya you seorang yang kental, high empowerment, self confident, mungkin kewangan pun mantap dan sebagainya, walaupun you dapat komen-komen negatif, contoh Elon Musk banyak dihentam dan sampai satu tahap dia tutup sekejap dia punya Twitter tu, lepas tu dia buka balik. Tapi mungkin tak ada kesan dari segi psikologi, dia tidak membunuh diri dan dia tidak ada perasaan nak mencederakan diri dia. Tetapi untuk orang-orang yang tertentu yang vulnerable ni, jadi selalu ditarget ni vulnerability tu. Jadi kita bukan saja nak kawal dari segi saringan IT, tapi kita nak memantapkan yang empowerment ataupun kendali diri kita tu, especially pada remaja ni, macam mana you nak menghadapi kes-kes cyberbully gitu. Okey, Prof. Saya sebenarnya tadi dah terlajak juga ni soalan. Berbalik kepada yang Prof kata setuju kan, komen negatif itu juga adalah merupakan bully cyber. Bila kita sebut berkaitan tentang komen negatif ni, adakah terdapat perbezaan antara memberi komen negatif dengan niat untuk menasihati ataupun dengan niat membuli, dan di mana garis yang membezakan antara dua? Itu sukar nak delineate. Maknanya sukar kita nak cakap, contohnya kita nampak seseorang yang katalah contoh seksi contohlah dalam internet dan sebagainya, lepas tu kita pula komen anda tidak boleh seksi dan sebagainya, itu mungkin satu statement yang neutral, anda tidak. Tapi kalau ditambah pula dengan komen-komen lain ini menyebabkan ini dan sebagainya, kalau banyak dia dah jadi cyberbully itu sebenarnya. Dan apakah kesan itu kepada orang yang kita tegur itulah. Tidak ada bagi saya garis panduan sebab yang menentukan tu ialah niat seseorang. Macam mana saya nak pastikan niat awak macam mana contohnya. Dan bagi saya lah sebenarnya cara yang terbaik ialah jangan komen-komen benda yang negatif. Kalau you hendak membina, you komen benda yang positif. Saya galakkan anda terus cemerlang contoh. Saya galakkan anda terus begini begitu. Jadi jangan komen yang menyebabkan seseorang tu mungkin in the end dia boleh rasa dan selalu cyberbully ni dia bukan berlaku sekali dia akan berterusan berkronik sampai berbulan-bulan berulang-ulang dalam oleh pembaca yang lain dan sebagainya. Jadi itulah bagi saya, jangan komen benda-benda yang negatif lah. Itu pendapat saya. Tapi betul juga Prof, kadang orang ni dia bak kata macam hari itulah kan, saya ditanya juga, kadang komen tu yang mengundang. Kan dia macam nak suruh sangat. Tapi ada orang anggap pula kalau macam tenang je, semua komen positif je, macam tak seronok sangat dunia ni. Dia macam dia rasa macam okeylah, semua baik kan, husnuzon je, bagus je macam tu. Tapi bagi ada setengah-setengah orang, dia tak nak macam tu. Dia nak timbulkan satu keadaan, alah cocok sikit kan, bagi sikit kita tengok macam mana. Dan yang paling penting, kalau orang itulah dia mencuba vulnerability orang tu masalahnya. Jadi kita tak tahu orang tu macam mana. Kalau dia tahan tak apa, kalau lepas tu besok dia gantung diri, tak apa kita rasa bersalah.